Dia bertanya. Nabi jawab, Nabi kata yaltaqil ma'ani. Nabi kata apabila dua air berjumpa, air mani laki-laki dengan air mani perempuan berjumpa, fa iza ala ma'ur rajul ma'al mar'ah azkarat. Nabi kata apabila air mani laki-laki mendominasi hak perempuan, jadi anak laki-laki. Nabi kata wa iza ala ma'ul mar'ah anasat. Tapi apabila air perempuan mendominasi, dia dominan, dia lebih kuat daripada hak benih laki-laki, jadi anak perempuan. Ramai. Kalau laki-laki ramai, makna kita pengamal tongkat Ali. Kan? Pasal apa? Pasal benih laki-laki itu lebih kuat daripada benih perempuan. Maka jadi anak laki-laki. Nabi jawab macam tu. Yahudi ini tiap-tiap soalan dia, tiap-tiap Nabi jawab, dia kata apa? Dia kata betul. Pasal benda tu ada tulis di dalam Taurat. Jadi mereka tahu dah. Mereka cek nak tanya benda ni. Kalau boleh jawab, mana memang Nabi. Pasal apa? Pasal Nabi menerima wahyu daripada Allah. Soalan ketiga, mereka tanya. Mereka kata, akhbirna ma harrama Israel ala nafsih. Mereka kata, apa benda yang Nabi Yaqub haramkan ke atas diri dia. Ini tadi ni. Nabi kata, kana yashtaki irqan nasa. Nabi kata adalah Nabi Yaqub itu dia kena penyakit tu. Penyakit yang kita sebut tadi, pacut tadi ni. Falam yajid syai'an yulaimu illa albanal ibil. Faharrama luhumaha. Ini hadis. Yang tadi kita kata ada riwayat lain, yang ni hadis dia. Nabi jawab dekat orang Yahudi ni, dia kata Nabi Ibrahim dulu kena penyakit irqan nasa. Dia macam-macam ubat dia pergi cari tak mau baik. Sehinggalah satu hari dia minum susu ibil, susu unta. Maka dengan kehendak Allah lega penyakit dia. Maka Nabi Yaqub mengharamkan unta dan susu dia. Dia tak mau makan binatang ni. Pasal binatang ni telah menjadi sebab kepada sembuh dia atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian depa kata dekat Nabi Muhammad, depa kata sadaqta, betul. Apa yang hang jawab ni betul. Depa tanya lagi soalan yang keempat. Depa kata akhbirna ma hadzal raq. Akhbirna ma hadzal ra'du. Bagi tahu dekat kami Ustaz. Guruh ni apa benda? Guruh. Ada bunyi beram. Guruh ni apa? Depa tanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad jawab. Nabi kata malakun min malaikatillahi azza wa jalla. Muwakkalun bis sahab biyadihi aw fi yadayhi mihzaqun min nar yazjuru bihi sahab yasuquhu haitsu amarahu Allah azza wa jalla. Nabi kata guruh tu adalah malaikat Allah yang Allah tugaskan dia dengan pegang satu tungkat, dia halau awan-awan ni. Ini jawapan agama tuan-tuan. Yang duk jadi guru, yang duk jadi apa tu, jawapan dalam hadisnya macam ni. Nabi kata malaikat yang Allah bagi dia pegang satu tungkat, dia kerja duk halau awan, as-sahab ni, awan-awan ni. Dia halau pi ke tempat yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Tempat mana nak jadi hujan, itu tempat Allah nak hujan turun. Yahudi tak puas hati, dia tanya dia, fama hadha saut allazi yusma'. Dia kata tu suara guruh tu apa benda? Dia kata. Dia tanya tentang guruh tu, suara tu. Kalau malaikat bawa tungkat duk halau awan, apa kena mengena dengan ar-ra'du, dengan guruh? Dak yang suara kita duk dengar berum guruh tu, itu suara apa? Qala sautu. Nabi kata suara malaikat tu lah. Suara malaikat tu lah. Bila guruh bunyi itu suara malaikat. Dia nak menghalau awan ni. Dia kata, wallahu a'lam tuan-tuan. Kan sama ada penjelasan daripada sudut saintifik. Dia kata awan-awan ni duk carry apa nama proses apa dia apa luap, pemeluapan, evaporation apa dia panggil, dia evaporate benda tu naik tapi dia himpun dia duk carry, dia duk bergerak, dia belaga sama-sama awan, belaga tu bunyi guruh dan kilat itu cahaya akibat pelanggaran apa semua dan turunnya hujan. Wallahu alam. Apa kaitan dengan hadis yang Nabi kata malaikat ditugaskan dengan tungkat dia daripada api. Tungkat dia tu
wa fi yadayhi mihzaqun min nar. Tungkat api itu dia duk halau, suara dia duk halau tu guruh. Dia kata tungkat api itu kalau dia pukul dia keluar kilat, dia kata. Wallahu a'lam, dia kata. Kemudian bila kata macam tu, Yahudi kata sadaqta, betul. Macam dalam kitab mereka pun kata macam tu juga. Kemudian dia kata innama baqiyat wahidah. Dia kata okey, 4 soalan nampak berjaya dengan cemerlang. Lah ni dia kata innama baqiyat wahidah. Baqi tinggal 1 soalan lagi, dia kata. Macam who want to be a millionaire punya cara bunyi tu kan. Ada 1 lagi yang ni kira cepu mai. Wahia allati nutabi'uka in akhbartana biha. Yang ni dia kata kalau hang jawab betul, kami ikut hang. Soalan yang kelima ini soalan cepu mai. Kalau soalan ni Muhammad hang jawab betul, kami masuk Islam, kami ikut hang. Innahu laisa min nabiyyin illa lahu malakun ya'tihi bil khabari fa akhbirna man sahibuk. Dia berkata wahai Muhammad, dia berkata tidak ada nabi yang Tuhan hantar mai ke dunia ni melainkan akan ada satu malaikat dengan nabi itu yang akan menyampaikan khabar berita kepada nabi ni. Dia kata nama kata nabi akan ada satu malaikat turun mai wahyu, mai duk bagi tahu macam-macam dekat dia. Dia bertanya Nabi Muhammad, fa akhbirna, tolong bagi tahu dekat kami, man sahibuk. Kalau betul hang nabi, siapa dia malaikat yang duk ada sama dengan hang ni, yang duk bagi tahu macam-macam cerita dekat hang ni, cerita syurga, cerita neraka, cerita nabi dulu, cerita apa? Siapa dia malaikat yang duk mai bagi tahu dekat hang ni? Siapa nama malaikat tu? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata Jibril alaihi salam. Cemerlang 20,000. Kan? Nabi jawab Jibril alaihi salam. Nabi kata malaikat yang duk ada sama dengan aku, duk bagi tahu semua benda dekat aku, wahyu-wahyu yang duk turun mai aku duk baca ni semua ialah Jibril alaihi salam. Bila Yahudi dengar macam tu, depa kata Jibril, depa kata Jibril zaka yanzilu bil harb wal qital wal azab aduuna. Depa kata Jibril yang duk kawan dengan hang ni Jibril. Hang tahu tak dia kata Jibril ni siapa? Dia nak abang kat Nabi pula. Hang tahu tak Jibril ni siapa? Dia kata Jibril ni yanzilu bil harbi. Dia ni lah doa mai berita suruh perang, wal qital suruh jadi pertempuran, wal azab yang turun mai bagi turun mai azab, aduuna. Kalau Jibril dia musuh kami, dia kata. Ulah. Itu semua jawapan tak mau ikut lah. Tak mau nak beriman dengan Nabi. Tuan-tuan, Yahudi biasalah. Kok mana pun last dia tak akan ikut. Dia tahu tentang Jibril ni. Dia tahu Nabi akan bagi jawapan Jibril. Tapi dia nak jadikan itu excuse. Sebagai satu escapism. Cara dia nak escape daripada beriman dengan Nabi. So dia kata dekat Nabi apa? Oh Jibril. Haduk bagi tahu semua-semua ni ke hang Jibril. Hang tahu tak dia siapa? Dia ni lah yang bertanggungjawab duk jadi perang atas muka bumi ni. Dia ni lah. Yang kata Jibril ni. Dia kata apa? Lau qulta Mikail allazi yanzilu birrahmah wan nabat wal qat lakana. Dia kata, kalaulah tadi hang jawab kata malaikat haduk mai habang apa-apa kat hang ni malaikat Mikail. Mikail malaikat yang menurunkan rahmat, yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, yang menurunkan hujan atas perintah Allah, lakana. Kalau hang abang Mikail tadi kami ikut hang. Tapi hang jawab Jibril, sorry, tak boleh ikut. Hadisnya begitu. Tuan-tuan ni yang kata Yahudi sampai bila pun depa macam tu. Sampai bila pun depa macam tu. Melainkan di kalangan depa yang terpilih untuk mendapat hidayah Allah. Ada Yahudi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi majority macam yang kita duk baca dalam Quran dan dalam hadis ni. Maka jawapan Nabi kepada 5 soalan itu cemerlang. Cuma Yahudi saja purposely tolak jawapan yang kelima tu sebagai nak dijadikan alasan untuk tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, inilah seronok kita bila kita
cuba untuk nak memahami agama kita. Banyak maklumat dok ada dalam Quran, banyak maklumat dok ada dalam hadis ni. Maka amat rugilah orang-orang yang tak berasa nak belajar benda-benda ni. Dan beruntunglah kita yang Allah gerak hati untuk nak mai belajar ni. Cuma selebihnya kita kena banyak berdoa kepada Allah supaya Allah kekalkan kita di atas jalan hidayah dia, supaya kita tak terbabas selepas kita diberi iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik itu